Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu zaman di mana seseorang tidak mempedulikan daripada mana dia mendapatkan harta, apakah dari sumber yang halal ataupun dari sumber yang haram. Hadis riwayat Al-Imam An-Nasai. Keterangan, kita baca sikit uraian daripada Syekh Fahmi Zamzam, satu perenggan je Syekh Fahmi uraikan hadis ni. Zaman sekarang ni merupakan zaman ketandusan rohani dan zaman materialism. Zaman materialism, orang menyembah kebendaan. Kaya orang hormat, kaya orang kawan, kaya orang pakat tunduk kat dia. Wal'iyadzubillah, benda ni hanya terjadi kepada orang-orang yang ada penyakit hati. Segala sesuatu dinilai dengan harta. Nak sokong dia ke, nak duduk dengan dia ke tak, nak dengar percakapan dia ke tak, tengok harta dia. Wal'iyadzubillah. Kita ni tuan-tuan, hak dalam masjid, tak ada masjid ni, kalau hari ni dengan duit kita sangat berjaga-jaga halal ataupun haram, alhamdulillah, itu tanda iman. Ramai di kalangan kita insya-Allah, kalau hak main mengaji ni kan, insya-Allah, kalau duit walaupun RM50, kalau yang tu bukan hak kita, sampai bila pun kita tak makan duit tu. Hati kita takkan ambil duit tu, tangan kita takkan ambil duit tu untuk kita gunakan duit tu. Yang tu alhamdulillah, tanda iman sangat tebal dalam diri kita. Ada orang bukan 50, 100,000 depan orang, duit haram pun dia ambil 100,000 depan orang, bukan belakang. Maka beruntunglah orang pada zaman kemuncak fitnah ini. Pada zaman kemuncak fitnah ini, kalau dia seorang-seorang pun, dia takkan ambil walaupun duit tu ribu-ribu pun, dia takkan ambil. Dia duduk seorang ke, dia duduk ramai ke, orang tahu ke, orang tak tahu ke, dia takkan ambil duit tu. Kerana hati dia tak mau, tangan dia tak mau, tangan dia tak sentuh, hati dia takkan gunakan duit tu. Yang tu alhamdulillah. Sebab Nabi kata, bila dekat dengan akhir zaman, kamu akan tengok manusia, dia tak heran daripada mana dia boleh duit tu, dia tak akan pernah tanya macam mana dia boleh duit tu. Wal'iyadzubillah. Kalau malam ni RM10 pun kita takkan sentuh. Kalau yang tu duit orang, alhamdulillah, yang tu tanda iman kita. Ada tuan-tuan, ramai, insya-Allah ramai. Walaupun dia duduk seorang, tapi kalau yang tu duit orang 100 pun dia takkan ambil. 10 tahun pun 100 tu dia simpan, lepas tu dia bagi kat tuan dia. Dia takkan makan. Ada orang tiap-tiap bulan ribu-ribu dia makan duit orang. Tiap-tiap bulan tak ada rasa apa. Ribu-ribu tiap-tiap bulan tak ada rasa apa. Kenapa? Karena tiada iman dalam hati dia. Ini bahaya ni. Yang nak tapih bagi rasa takut ni tuan-tuan, iman. Kalau iman itu banyak, kalau iman itu tebal, dia akan menggeletarkan tubuh orang tu. Terketak-ketak tuan-tuan nak buat maksiat, bergetar badan. Para sahabat radhiyallahu anhum ambil semayang, bergetar dah badan. Getar badan ni. Iman sedang menghalang orang tu daripada melakukan dosa. Ada orang 1,000 tak ambil, 150 ambil. Dia kata, jadilah ustaz duk belajar kan, duk belajar, duk mati tengah-tengah tu. Benda haram ni sekupang pun dia jadi darah daging. Benda haram 10 sen, RM1 dia jadi darah daging. Fama nabata min haram fannaru awla bihi. Nabi kata, daging-daging yang tumbuh daripada sumber yang haram, nerakalah yang lebih utama untuk daging itu.
Tumbuh tuan, RM1 pun dia jadi darah daging. Maka orang yang beriman ni tuan-tuan, 10 sen pun dia takkan ambil. 10 sen pun di hadapan dia seperti sebuah gunung yang besar yang nak menghempap dia, dia takkan sentuh. Dia takkan sentuh walaupun 10 sen. Yang ni yang antara yang saya ajak di sekolah saya. Hak dulu, hak lama, sekolah lama saya 3 tahun. No? Alhamdulillah. Tak ada RM1 pun yang dicuri selama 3 tahun. Saya tutup kat tu, buka tempat baru. Ni pelajar-pelajar ni main 3 orang nak bawa semua tak muat. No? Lah ni buka tempat baru. Antara benda yang kita terapkan yang tu juga. Kan? Kira dia jumpa RM10 pun dia tak teringin untuk guna. Hati dia tolak, tangan dia tolak. Maksudnya, di satu zaman seorang manusia juta-juta pun dia makan walaupun benda tu haram. Ni duk ada satu kes ni tuan. Duk ada satu kes. Jutaan diselewengkan. Semoga Allah SWT bantulah tempat tu supaya kes tu diselesaikan. Tak payah sebutlah tuan-tuan. Jadi kata Rasulullah SAW, orang hari ni yang penting dia boleh duit untuk seronok, duit untuk bermewah, duit untuk tukang baju bermewah-mewah, duit untuk nak mewah kan, bukan untuk keperluan ni, benda hak nak mewah ni. Seronok kerap tukang baju, seronok kerap tukang beg tangan, seronok kerap beli rumah, saja-saja je, rumah 2 biji dah, saja tambah. Tuan-tuan mungkin tak terbayang kot. Kan? Saja tambah. Kereta 6 biji dah, saja tambah. Ni siapa dia pula nak naik? Tak tahu, geram Ustaz. Seronok, suka nak beli, suka. Dengan cara halal ke haram, yang tu tak perlu dibincangkan. Depa tak tanya dah. No, kok mana boleh duit? Pakat terpa jalan tersebut. No, jual benda yang mudarat orang pun tak kira. Janji boleh duit. Maka tuan-tuan hati-hatilah. Hati-hati. Banyak benda di luar sana hanya dengan bantuan daripada Allah SWT kita selamat. Tengok hadis seterusnya 42. Surat 42 hadis 17. Harta riba ada di mana-mana. Pendek aja hadis ni. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'tiyanna 'alan nas zamanun la yabqa minhum ahadun illa akala ar-riba faman lam ya'kul asabahu min ghubarih. Rawahu Ibnu Majah. Artinya daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan tiba suatu zaman tidak ada seorang pun kecuali dia terlibat dalam memakan harta riba. Kalau ia tidak memakannya secara langsung, ia akan terkena juga debu-debunya. Wal'iyadzubillah. Riba ni tajuk ceramah. Tuan-tuan kena panggil juga cadang ustaz-ustaz ni, panggil pakar-pakar ya. Di mana ada riba dalam kehidupan kita, maka ustaz tu dia boleh hurai lah, hak pakar kan, pakar muamalat ni, dia boleh hurai dalam kehidupan seharian berapa banyak riba ada. Tang penggunaan kad kita, tang pelaburan kita, tang pinjaman kita. Maka tuan-tuan akan tengok tiap-tiap rumah ada orang yang memakan dan mengamalkan riba, seperti yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tengok Nabi sebut apa?
Nabi kata sayati ala la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun. Tuan-tuan yang mengaji bahasa Arab, la ya'tiyan ni lam tu waqi'ah fi jawabil qasam. Kemudian ada nun taukid. Dua-dua tu taukid. La ya'tiyanna, pasti akan datang. Tu cara nak terjemah. Satu zaman Nabi kata tak ada seorang pun kecuali dia terlibat dengan riba. Zaman bila tu? Hari ni. Bank makin kurang ke makin banyak? Makin banyak. Alhamdulillah di Malaysia bank-bank konvensional ni, bank ada dua, konvensional, riba lah. Riba dengan insurans apa semua tu lah, yang tak Islamik. Yang kedua perbankan Islam. No? Yang kedua perbankan Islam. Dulu Maybank satu je, konvensional. Kemudian dia wujudkan satu lagi, Maybank Islamic Maybank. Dulu bank rakyat satu je. Kemudian dia tukar keseluruhan bank rakyat Islamik. Sistem dia Islamik, perbankan Islamik. No? Panjang, saya kira panjang. Tapi tuan-tuan, riba ni yang buat pinjaman dengan bank konvensional, riba. Dah selesai. Berapa ramai yang buat pinjaman kereta, yang buat pinjaman rumah, yang buat loan peribadi dengan bank konvensional. Balik cari, tengok kan, kita punya pinjaman bank mana kan? Perbankan Islam ke yang konvensional? Dia RSB ada yang konvensional, ada yang Islamik. Maybank ada yang konvensional, ada yang Islamik. Public Bank ada yang konvensional, ada yang Islamik. Hong Leong ada yang konvensional, ada yang Islamik. Semua duduk konvensional kecuali bank Islam. No? Kecuali bank Islam. Bermula dengan kerajaan Kelantan, dia tarik semua duit dia buat dalam bank Islam. Bank-bank lain mula mewujudkan perbankan Islamic banking, Islamic perbankan Islam. Bermula pada situ. Panjanglah cerita dia, tuan-tuan. Bermula daripada kerajaan Kelantan, dia tarik semua duit dia buat dalam bank Islam saja. Bank Islam tuan-tuan tengok itulah. Bank Islam, bermula daripada situ bank-bank lain pun mewujudkan perbankan Islam. Jadi dua akaun, beza dua akaun tu dia passing terus modal dia. Macam Maybank dia ada dua, konvensional dengan perbankan Islam. Maybank perbankan Islam punya, no? Yang Maybank perbankan Islam ni dia tak guna hak modal ni, dia passing terus modal asing. Lepas tu mula di situlah pelaburan dia. Tahu. Jadi riba ni hak Nabi sebut 1000 tahun yang lalu, hari ni. Zaman tu bila? Zaman tu hari ni ya Rasulullah. Nabi kata pasti dan pasti, dua kali Nabi sebut. Akan mai satu zaman kamu akan tengok hampir tiap-tiap orang terlibat dengan riba. Riba ni tuan-tuan, kalau 70 dosa besar, ikut ranking dia top 5. Ada lebih kurang 70 dosa besar, ikut ranking riba ni top 5. Kira azab dia top 5 lah, mudah cakap. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Azab dia top 5 dalam neraka nanti, riba. Allah sebut dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang beriman, takutlah Allah. Wa dharu ma baqiya minar riba, tinggalkanlah saki-baki riba. In kuntum mu'minin, sekiranya kalian percaya dan beriman dengan Allah. Kalau beriman, kena tinggal. Fa in lam taf'alu, ni Quran tu ni. Macam baru malam ni dah dengar ni. Allah Ta'ala kata, kalau kamu tak buat. Fa in lam taf'alu, malam ni kamu dengar tentang pengharaman riba, besarnya kemurkaan Allah kepada pemakan riba, orang yang mengamalkan riba. Sekiranya kalian tak tinggalkan riba, apa dia ya Allah? Fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih, maka bersedialah untuk bertempur dengan Allah dan Rasulnya.
fa'dhanu biharbin, sedia untuk bertempur dengan Allah. Ulama tafsir, bukan ulama hadis, ulama tafsir bagi dua kumpulan. Nak urai macam mana ayat ni? Perang dengan Allah dan Rasul. Nak urai macam mana? Kata Ibnu Abbas ni ulama tafsir nombor 1 umat Nabi Muhammad. Ulama tafsir nombor 1 umat Nabi Muhammad, nama dia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia kata ayat ni bermaksud di akhirat kelak Allah akan bagi senjata kepada orang yang makan riba ni, kemudian Allah akan ajak perang. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Riba, Nabi kata akan datang satu zaman kalian akan tengok tiap-tiap orang mengamalkan riba. Hampir tiap-tiap orang mengamalkan riba. Ini zaman dia. Ini zaman dia. Tengok tuan-tuan, balik tengok balik. Kena cek balik. Ayat ni baru satu ayat saya baca tuan-tuan. Ni baru satu ayat tentang riba. Cukup. Kita tengok hadis yang seterusnya.